Okay. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjumpa Yang Berhormat Tuan Tan Kok Wai Ceras. Terima kasih, Tuan Ketua. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tuan Timbalan menjawab. 3 minit. Tuan Yang Dipertua, sejak kebakaran ini, beberapa negara di dunia telah mengalami krisis tenaga global, antaranya Eropah, China dan India. Walau bagaimanapun Malaysia tidak mengalami masalah berkaitan bekalan tenaga ini seperti yang berlaku di negara-negara tersebut. Krisis yang berlaku di China, Eropah dan India antara lain adalah disebabkan oleh peningkatan permintaan ke atas gas asli bagi menghadapi musim sejuk dan kenaikan mendadak harga gas asli dan arang batu. Sebagai contoh, harga arang batu pada awal tahun 2021 di sekitar US 81 tan dolar telah melonjak sehingga US 201 tan pada bulan Oktober. Namun sekarang telah mula stabil walaupun masih tinggi di paras 150 US dollar per tan pada 5 November 2021. Kenaikan harga bahan api secara mendadak boleh memberi kesan kepada kos penjanaan tenaga. Berdasarkan definisi Agensi Tenaga Antarabangsa atau International Energy Agency IFA, sekuriti tenaga bermaksud ketersediaan bekalan tenaga tanpa gangguan pada harga yang berpatutan. Sekuriti tenaga mempunyai banyak aspek. Ini termasuklah keselamatan bekalan tenaga jangka panjang untuk penyediaan tenaga sesuai selaras dengan perkembangan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Manakala sekuriti tenaga bagi jangka pendek merujuk kepada kemampuan sistem tenaga untuk negara bertindak balas terhadap perubahan mendadak dalam keseimbangan penawaran dan permintaan. Tuan Yang Dipertua, sekuriti tenaga amat penting bagi sebuah negara terutama dalam menangani krisis tenaga global. Oleh kerana kerajaan melalui unit perancangan ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA dan agensi seperti Petronas, Suruhanjaya Tenaga dan Tenaga Nasional Berhad sentiasa melaksanakan langkah-langkah yang bersesuaian bagi memastikan sekuriti tenaga adalah terjamin pada setiap masa. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, jumlah bekalan tenaga di Malaysia disumbangkan oleh sumber seperti gas asli, minyak mentah, arang batu dan daripada hidro dan lain-lain sumber tenaga yang baru dan lain-lain produk petroleum. Alhamdulillah, negara kita berada dalam keadaan yang baik kerana sumber penjanaan elektrik negara telah berjaya dipelbagaikan, iaitu 47% arang batu, 41% gas asli dan 12% tenaga boleh baru termasuk hidro. Selain itu, Rizab Margin Capacity terpasang elektrik di semenanjung Malaysia adalah tinggi sebanyak 38%. Kapasiti terpasang ada kira-kira sebanyak 27,000 megawatt berbanding permintaan maksimum sebanyak 19,000 megawatt. Antara usaha lain yang diambil oleh kerajaan adalah melalui penggubaran Dasar Tenaga Negara 2021-2040 dan Pelan Hari Tuju Gas Asli 2021-2010 yang kini sedang dalam proses untuk dimuktamadkan bersama pihak berkepentingan. Dasar Tenaga Negara bertujuan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi makro dan jaminan bekalan tenaga, mencapai keseksama sosial serta memastikan kelestarian alam sekitar selari dengan pertimbangan dalam trilema tenaga, iaitu jaminan bekalan, kemampuan untuk membayar kelestarian alam sekitar. Terima kasih, Tuan Menteri. Sila Rahmat Ceras. Soalan tambahan pertama. Terima kasih, Tuan Ketua. Timbalan Menteri tadi menjawab kurang bertenaga. Ingin saya tanya, krisis tenaga global akibat kekurangan arang batu, gas adalah merupakan krisis yang benar, yang mendekat
dan memerlukan perhatian serius kita. Ingin saya bertanya Yang Berhormat, sejauh manakah penggunaan tenaga yang boleh diperbarui dan yang lebih bersih seperti solar dan hidro dapat dipertingkatkan bagi mengurangkan bergantungan kepada bahan api gas dan arang batu. Dan setakat manakah pencapaian negara kita mendiversifikasikan tenaga untuk jangka masa yang panjang? Terima kasih. Terima kasih Ceras. Silakan Timbalan Menteri, 1 minit. Yuk. Ya. Terima kasih atas soalan tambahan tadi. Untuk Yang Berhormat, krisis bekalan tenaga yang antara lain yang pernah berlaku di dalam negara kita melibatkan gangguan bekalan elektrik seperti apa yang berlaku pada tahun 1996 dan 2003. Jadi kerajaan sentiasa mengambil berat berkenaan masalah kekurangan tenaga. Pada hari ini dengan mengkaji apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya pengurangan bekalan tenaga seperti yang berlaku pada tahun-tahun yang saya sebutkan tadi. Jadi pada tahun 2011, bekalan gas kepada sektor elektrik telah mengalami pengurangan yang ketara. Ini disebabkan insiden-insiden seperti henti tugas, tidak berjadual pelantar-pelantar gas di luar pesisir pantai Terengganu. Jadi dari segi jaminan bekalan, Petronas mempunyai apa yang disebutkan sebagai sustainability agenda, antara lain kempen untuk penggunaan karbon sifar dan juga perancangan strategik jangka masa panjang Petronas bagi membuka ruang untuk merokai aktiviti perniagaan yang baru, new energy yang berteraskan karbon rendah. Jadi gas asli jangka akan terus mainkan peranan yang penting dalam campuran tenaga, dan gas asli adalah sumber tenaga yang efisien. Jadi KESA juga telah memainkan peranan untuk memastikan kerajaan dapat menggunakan sebuah negara dapat menggunakan bekalan neutral carbon yang seawal pada tahun 2025. Dan KESA juga mempunyai perancangan untuk memperbagaikan program kecekapan tenaga bagi mengalahkan penggunaan elektrik secara cekap kepada pengguna-pengguna. Itu dah, Yang Berhormat. Baik. Tebal. Ada soalan Tebal. tambahan kedua? Saya jemput Yang Berhormat sebelah sini, Tebrau. Sila Tebrau. Terima kasih Tuan Diputua. Terima kasih atas jawapan pada soalan dari YB Ceras. Soalan saya adalah sejauh manakah penggunaan atau kejayaan negara kita dalam usaha untuk menggunakan tenaga alternatif seperti solar atau hidro, kerana negara kita memang ada panjang masa menerima dapat matahari. Jadi negara yang paling sesuai untuk kita kan menggunakan tenaga solar. Dan soalan yang kedua, macam mana dengan tenaga yang generasikan guna biodiesel, yang negara kita pun ada banyak bahan-bahan mentah yang boleh menjana biodiesel. Terima kasih soalan saya. Saya silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri.
berkenaan cadangan penggunaan biodiesel dan juga pilihan alternatif tadi, sebagaimana yang saya sebutkan dalam jawapan saya, bahawa kegunaan alternatif secara tenaga daripada hidro ini merupakan penyumbangan yang pada setakat hari ini kecil, iaitu berjumlah sekitar 6.2%. Manakala dari segi pilihan lain yang dicadangkan oleh Yang Berhormat tadi adalah antara pilihan-pilihan yang saya percaya sebagai alternatif daripada pilihan utama seperti gas asli dan minyak mentah serta arang batu. Ini antara perkara-perkara yang saya percaya dalam kajian KETSA untuk menentukan apakah bentuk bekalan yang paling sesuai untuk negara kita pada hari ini. Walaupun alhamdulillah, sebab negara kita masih lagi dalam keadaan yang baik kerana sumber penjanaan elektrik ataupun tenaga negara kita ini telah berjaya didiversify atau dipelbagaikan, seperti kegunaan sumber lain selain daripada gas asli, minyak mentah dan arang batu. Itu saja jawapannya. Terima kasih. Tuan Speaker. Ya, Bakri boleh ringkas tak? Tak Boleh. nak ada argument ya, sebab Ya, kita ya. baru cover 4 soalan je. Ya. Tuan Speaker, saya nak tanya Menteri, apakah sedia kita tahu bahawa industri tenaga hijau adalah satu industri yang baik. Kalau kita boleh meningkatkan industri ini, kita boleh meningkatkan pelaburan swasta dan juga mewujudkan peluang pekerjaan. Apakah potensi solar kita adalah 270 gigawatt. Apakah pandangan Menteri di mana Kementerian Tenaga telah memutuskan supaya tidak mengekspor tenaga boleh baru kita kepada negara-negara jiran. Saya bagi contoh, recently mereka telah membuat keputusan untuk tidak mengekspor tenaga boleh baru ke Singapura dalam projek perintis 100 megawatt itu. Ini adalah sangat penting supaya kita boleh menumbuhkan industri tenaga hijau. Apakah pandangan Menteri dari segi ekonomi? Apakah rasional kita tidak mengekspor elektrik ini yang potensi kita memang jauh lebih banyak daripada keperluan kita? Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih pada Yang Berhormat di atas soalan tambahan itu, tapi berkenaan keputusan KETSA untuk tidak mengimport apa yang Berhormat sebut sebentar tadi, di luar pengetahuan saya di EPU. Tapi saya percaya sudah tentu ada asas di atas keputusan-keputusan yang dibuat. Saya akan cuba dapatkan maklumat yang lebih perinci berkenaan ketetapan yang telah dibuat oleh Kementerian Tenaga dan Sumber tersebut, dan saya akan berikan jawapan bertulis. Yang Berhormat. Tuan Speaker, jika boleh, kalau Kementerian Ekonomi ataupun EPU boleh membawa isu ini kepada KETSA kerana ini boleh mewujudkan lebih banyak peluang. Tolong jangan bahas.